Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa isu pasal Sanusi. Pasal dia mencarut. Satu dia menghina dan dia mencerca dan dia memaki hamun di dalam kempen dia, dan sehingga dia mempertikaikan Howard Lee membaca tafsir Quran. Faham tak? Membaca tafsir Al-Quran. So aku akan bawa dan insya-Allah aku akan cerita ke hampa yang salah satu daripada arwah Tok Guru Ni Aziz, dan sewaktu PAS bersama dengan DAP, dan sekarang ni PAS bersama dengan gerakan pun gunakan sehingga hari ni, dan di dalam PAS pun ada orang India yang diangkat duduk di dalam, mungkin aku duduk di dalam majlis alamak mereka kan. Jadi aku akan bawakan kepada hampa, dan aku akan mula dulu dengan video Sanusi, dan aku akan bawa Dr. Hafiz, kata silap aku, Abu Hafiz, untuk membalas dan menceritakan kepada kita adab dan tafsir Howard Lee yang dipertikaikan oleh Sanusi. Jom sebelum tu kita dengar dulu ucapan penuh Sanusi dekat pelangai. Bila orang nak berkempen, dia dah habis hujah dan dia tak ada modal dah, so mencarut lah, so memaki hamun lah. Itulah budaya PAS daripada dulu hingga sekarang. Jom sama-sama kita dengar. Ni pakat pi China ke pi New York saya pun tak tahu. Depa buat kelak dah, Anwar akan berkhutbah di New York lah, kan pak. Ni di Cibomoi di Kepasar Oleh orang khutbah tiap-tiap hari Jumaat, tak ada masuk surat bak pun. Kalau dia pi cerita kat orang New York kata dia bohong. Dia tak boleh lah, tak boleh bohong sendiri pi bohong New York. Datuk Saifuddin Abdullah orang dia lah dulu. Kalau kata Kak Nur Ibrahim dulu, dia pungai kasut lah cuy. Lah pakai lari tinggal habis lah. Tak ada siapa lah. Tinggal pudin, biji, sabu, bro. Apa jahat. Sahabat kata tuan, 2-3 hari lepas ada seorang ahli parlimen DAP mengulas, mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Betul ya? Nama apa tahu? Nama apa? Tahu tuan-tuan, beberapa tahun lepas ada seorang pemimpin Cina Indonesia. Pemimpin itu nama Cinanya Ahok, nama Indonesianya Dasuki. Dia pernah jadi timbalan Gubernur Jakarta. Dalam kempen pilihan raya, dia telah membaca surah dan ayat yang sama Al-Ma'idah tentang ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Diulas, dihurai dalam konteks Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia keluar berhimpun di Jakarta membantah keceluparan Ahok bermain dengan ayat Al-Quran. Ahok kena penjara 2 tahun tuan-tuan. Di Malaysia, zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Howard Lee mengulas ayat Quran. Ada seorang ustaz tegur, tak boleh, kamu tidak Islam, tak boleh membaca ayat Quran ikut suka kamu, kerana bukan kamu ada disiplin dalam menghuraikan ayat Quran. Ustaz tu kena panggil dengan polis bos. Ini yang nak marah ni. Betul, orang lain kena, orang lain yang kena. Ni bahaya liberalisme. Mengendorkan semua sendi-sendi yang kita ada. Ni semua ni dikendorkan sendi-sendi yang mengukuhkan kedudukan Islam, Melayu, keharmonian, kesatu paduan. Ni di Malaysia ni. Pasal Cina pun tak
boleh baca, hang boleh ulas ikut suka hang. Agama kita ni telah diliberalkan. Saya pun tak berani, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari ceramah saya. Bila masa saya pergi ulas tafsir Al-Quran. Pasal saya bukan bidang tu. Walaupun saya boleh. Pasal saya Islam, saya Muslim, saya mengaji yang sikit sebanyak. Tapi dah kalau saya tak ada disiplin ilmu yang khusus untuk mengulas ayat-ayat Quran dan hadis, maka saya tak buat. Dia ni mengucap pun tidak. Oi, kalau aku kata tekuk ni. Ampun tahu dah aku nak kata apa. Semua orang ni tahu saya nak kata apa. Kau fikir sendiri ya. Berani dia pergi ulas ayat Quran, ayat suci Al-Quran. Oh, nanti akan kata sebagai pada ahli-ahli yang mempunyai pemikiran liberal ni, dia kata biar pergi ya. Orang-orang dia mengaji kat Quran. Oi, pala bapak hang. Hang bodoh. Saya ulang. Quran ni Tuhan Allah Ta'ala turunkan penuh kesucian, kemuliaan. Dia ada disiplin untuk menghurai, untuk menterjemah, mentafsir, menghurai, dan diajarkan kepada orang ada disiplin. Mengaji 7-8 tahun, kulit ni pergi kulit ni, tubuh kena balik, talaki lagi, baru boleh mengajar. Ni apa pun dah, alih batang tak tahu, hotel pun tak kerat. Dia keluar sendiri, tuan-tuan. Okey geng, aku akan bawa, sebelum kita nak menjawab apa hak yang diperkatakan oleh dia, so aku akan bawa dulu yang mewakili parti PAS, yang mewakili kan, yang mewakili. Sedangkan Howard Lee, video tu dah lama tau, dalam sebulan lebih kurang gitu je. Jadi apabila video tu dia duduk berjalan, dia duduk berjalan, ada seorang yang panaskan balik keadaan tu. Aku dengar waktu mula-mula dia post, aku dah dengar dah kan, sebab dia bagi nasihat kan, dia hanya cakap. Jadi tak apa, sebelum tu kita dengar dulu yang apa yang parti PAS pernah buat. Allahu Akbar, jom kita dengar. Isu makin hari makin banyak, tapi yang serius saya nak habaq kat tuan-tuan, 2-3 hari lepas ada seorang ahli parlimen DAP mengulas, mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Betul ya? Betul. Nama apa tahu? Nama apa? Tahu tuan-tuan, beberapa tahun lepas ada seorang pemimpin Cina Indonesia. Pemimpin tu nama Cinanya Ahok, nama Indonesianya Dasuki. Dia pernah jadi timbalan Gubernur Jakarta. Dalam kempen pilihan raya, dia telah membaca surah dan ayat yang sama Al-Maidah tentang ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Diulas, dihurai dalam konteks Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia keluar berhimpun di Jakarta membantah kecurupanan Ahok bermain dengan ayat Al-Quran. Ahok kena penjara 2 tahun, tuan-tuan. Di Malaysia, zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Howard Lee mengulas ayat Quran. Ada seorang ustaz tegur, tak boleh, kamu tidak Islam, tak boleh membaca Al-Quran ikut suka kamu, kerana bukan kamu ada disiplin dalam menghuraikan ayat Quran. Ustaz tu kena panggil dengan polis, bos. Ini anak marah ni. Betul, orang lain kena, orang lain yang kena. Ni bahaya liberalisme. Mengendorkan semua sendi-sendi yang kita ada. Ni semua ni dikendorkan sendi-sendi yang mengukuhkan kedudukan Islam, Melayu, keharmonian, kesatu paduan ni di Malaysia ni. Pasal Cina pun, tak Islam pun, hang boleh baca, hang boleh ulas ikut suka hang. Agama kita ni telah diliberalkan.
Al-Hujurat ayat 13. Ini yang saya bersama dengan Perikatan Nasional sekarang dan khususnya dari PAS, di mana Al-Hujurat ayat 13, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sebagai berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Untuk Budaya kami satu contoh membaca kebijaksanaan masuk ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 83 dan berbicara kepada manusia dengan baik. Masuk ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam, bukan kepada orang Islam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ganti ano, tiada masalah, jangan risau. Dabil. Boleh ambil tangan. Okey, alhamdulillah, insyaallah. Jazakallah. Dabil. Firman Allah yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Cubalah baca Quran setiap kali lepas subuh. Dan takwalah kepada Allah. InsyaAllah lepas ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Maidah ayat 8. Geng. Siapa yang bersama dengan PAS, buatlah nak tanpa nama, semua boleh. Semua tak ada masalah apa. Han nak tafsir kah, han nak baca hadis kah, han nak apa pun tak apa. Sehingga kan ucapan last kali bala tu mimpi Nabi berkali-kali. Tanpa mengangkat syahadah, tanpa mengucap 2 kalimah syahadah, tanpa semayang, tak buat. Agama Islam punya ajaran langsung tak buat. Tapi sebab bersama dengan PAS, ucapan dan mimpi Nabi berkali-kali. Refer kepada Tuan Ibrahim, Tuan Man. Fikir kan, bila kalau DAP bersama dengan mereka, DAP buat apa-apa bangga. Kan? Apabila DAP tak buat apa-apa, dia punya pijak muka, buat apa pun tak boleh. Jadi, aku akan bawa untuk Ustaz Abu Hafiz membalas hujah-hujah dan cerita pasal adab Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Baik, pada kali ini saya ingin mengulas satu isu yang sedang panas, iaitu tatkala ahli parlimen Ipoh Timur, iaitu saudara Howard Lee, memberikan komentar dan membaca sepotong ayat Al-Quran ataupun membaca terjemahan ayat Al-Quran dan memberikan mengaitkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan parti politik tertentu. Baik. Maka wujud sebuah NGO di Perak melaporkan hal tersebut ke PDRM dan ia diulas oleh Ketua Pemuda PAS Perak dan juga diulas oleh Menteri Besar Kedah dalam penceramah ataupun kempen beliau di PRN ataupun PRK Pelangai baru-baru ini. Baik. Pertama, sebelum saya ulas hal tersebut, apa pun yang ingin dilakukan, yang ingin ditafsirkan, yang ingin diberikan pandangan berkaitan dengan Al-Quran, ia mesti melalui jalan ilmu. Tidak boleh seseorang itu membaca Al-Quran
dan kemudian ingin menafsirkannya mengikut kepala ataupun pandangan dia sendiri. Apatah lagi mengaitkannya dengan parti politik ataupun kumpulan dia secara khusus. Kerana Al-Quran itu sudah tentu tidak merujuk, ayat Al-Quran itu tidak merujuk kepada kelompok ataupun parti tertentu ataupun organisasi tertentu. Ia boleh diambil panduan dengan ibrah secara umum supaya berlaku baik dan juga menolak kejahatan. Bukan yang baik itu adalah mesti kita, ataupun yang jahat itu yang disebutkan Al-Quran itu mesti pihak yang lain. Maka di sinilah dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkata menyatakan sesuatu berkaitan dengan Al-Quran tanpa ilmu, maka siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Riwayat ini dihasankan oleh diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dihasankan oleh Imam Tirmizi dan juga para ulama yang awal, namun diberikan kritikan pada sanadnya kerana ada rawi yang bermasalah oleh muhaddis moden. Namun secara umum kita boleh katakan bahawa wujudnya syawahid dan juga sokongan yang lain membawa hadis ini kepada hasan. Maka Nabi SAW memberikan ancaman ini. Ini semua sama ada Muslim ataupun bukan Islam, khususnya orang Islam lah. Apabila orang-orang agama ke ataupun orang politik ke mengambil dan melakukan quotation terhadap Al-Quran dan juga merujuk Al-Quran itu menafsirkannya adalah mengikut selera dia, maka itu dilarang dan haram kerana Nabi SAW memberikan ancaman neraka dalam hal tersebut. Okey, maka sama ada orang itu orang politik Muslim daripada parti mana sekalipun, saya konsisten daripada dahulu. Jangan tunggang, jangan gunakan ianya di dalam kempen-kempen politik. Dan ini tidak hanya kepada PAS tetapi juga kepada parti kerajaan sekarang ini, sama ada PKR, Amanah, UMNO ataupun Bersatu, semua. Jangan tunggang agama untuk kepentingan, tapi gunakan agama itu untuk menasihat diri kita dan seluruh daripada rakan-rakan kita untuk tidak menyalahgunakan agama atau tidak berlaku zalim, melakukan rasuah dan sebagainya. Baik, beralih kepada isu berkaitan dengan orang-orang politik. Saya secara terbuka dan juga menasihati mana-mana parti ahli politik yang bukan Islam, termasuklah sahabat saya, saudara Howard, untuk tidak melakukannya lagi. Apatah lagi mengambil ayat tersebut. Saya faham dia terjemahkan, tetapi ada rumusan, conclusion di hujung itu dikaitkan dengan ayat itu boleh dianggap sebagai sebahagian daripada proses menafsirkan ayat Al-Quran itu tadi. Jangan elakkan, melainkan beliau ada mungkin memanggil saya ke ataupun tokoh-tokoh agama yang lain, bertanyakan kepadanya, dan insya-Allah kita akan bantu untuk memahaminya daripada segi keilmuan yang tepat dan cuba untuk meminimumkan kesilapan dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran itu. Itu nasihat saya. Siapa pun jangan gunakan, sama ada datang daripada DAP ke, datang daripada MIC ke MCA, elakkan daripada, kerana itu benda yang sensitif. Adakah wujudnya larangan? Yes, wujudnya larangan tadi. Sekiranya tidak ilmu, jangan untuk menafsirkan, sama ada dia Muslim ataupun bukan Islam. Namun kalau saudara Howard ini silap, saya juga ingin menyatakan bahawa di pentas-pentas parti yang lain, khususnya PAS, baru-baru ini ada satu video yang juga baru tular bahawa adanya seorang yang bukan Islam membacakan ayat Al-Quran. Kalau Howard bersilap dan salah, perlu dilaporkan. Maka mari kita konsisten untuk melaporkan semuanya. Bahkan ada di atas pentas parti politik, parti Islam itu, ada yang menyatakan bahawa bermimpi jumpa Nabi SAW dan tidak pun dilarang, tidak pun dibantah, tidak pun dicegah oleh agamawan-agamawan parti tersebut. Maka mari kita konsisten. Bukan hanya kerana kononnya untuk melindungi kesucian Al-Quran itu, melihat kepada bulu, melihat kepada kawan, melihat kepada geng, tetapi kepada Al-Quran itu secara keseluruhannya. Baik. Namun dalam waktu yang sama, saya juga ingin beritahu dan juga ingatkan diri saya dan seluruh orang-orang yang terlibat dalam ranah politik ini, ada juga orang Islam yang membaca ayat Al-Quran dan kemudian menafsirkan secara salah. Ini berlaku juga. Bacakan contoh, kalau dia menang pilihan raya, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datangnya kemenangan dan pembukaan, merujuk kepada parti dia. Itu juga adalah salah guna ayat Al-Quran, menafsirkan secara culas, secara salah dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini perlu untuk dipelihara oleh kita semua, dan mari kita elakkan. Orang itu orang Islam ke, agamawan ke, bukan agamawan ke, orang bukan Islam juga,
Jangan gunakan Al-Quran untuk ditunggang dan ditafsirkan ikut kepala dan otak kita sendiri. Ada ilmu, ada disiplin dia, penguasaan ilmu-ilmu tertentu sebelum untuk menafsirkan Al-Quran, kerana ia kalam Allah. Mari kita berlaku adil, jujur dan tegas. Siapa sekalipun salah tetap salah. Dan saya fikir hal ini menjadi satu teguran, termasuk pihak yang kononnya membantah mereka juga melakukan hal yang sama, iaitu tidak menghalang dan mencegah ayat Al-Quran digunakan, dibacakan dan ditafsirkan oleh orang bukan Islam di atas pentas mereka. Jangan kerana pentas anda, kumpulan anda okey, orang lain salah. Mari, termasuk rakan saya, Saudara Hawatli, saya tegur, saya minta kepada dia untuk tidak mengulangi hal ini lagi dan menjadikan ia sebagai pengajaran dan jangan ulang lagi. Saya kira itu adalah pendirian saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham apa yang diperjelaskan oleh ustaz ni memang kalau macam kita pergi tanya ustaz, masing-masing ustaz ada contohlah macam Cina tu, kawan tu duduk berpihak dengan dia, semua boleh kan. Ada orang pula, ustaz pula yang mana contohlah macam ada berkepentingan dengan parti politik, kawan-kawan dia buat, semua boleh kan. Lepas tu kalau macam kita pergi tanya seorang ustaz ni yang tak ada kepentingan dengan parti politik, of course dia akan menjawab seperti mana Ustaz Abu Hafiz ni jawab. So aku akan bawa untuk Ustaz Abu Hafiz ni juga untuk respon pasal adab Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, pada kali ini saya ingin memberikan ulasan berkaitan dengan apa yang berlaku, yang diucapkan di dalam kempen pilihan raya kecil Dun Pelangai di Parlimen Bentung, Pahang. Saya tahu perkara ini saya sudah berulang kali sebutkan. Namun hal ini bukan hal yang kecil, namun ia memerlukan kepada pengulangan yang berkali-kali. Apa yang berlaku, saya walaupun tidaklah terkejut namun amat mendukacitakan tatkala seorang menteri besar naik ke atas pentas kempen pilihan raya dan apa yang berlaku adalah mengulas isu-isu yang banyak. Saya tahu banyak isu yang diulas. Namun tatkala sampai kepada isu yang mungkin berkaitan dengan ahli Parlimen Ipoh Timur yang membacakan terjemahan dan ada sebahagian menyatakan beliau menafsirkan, maka digunakan perkataan kemaluan lelaki dan kemudian disorak dan kemudian memberikan ulasan terhadap ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri di UNGA, United Nations General Assembly, dan juga berkaitan dengan khutbah beliau di New York. Untuk suatu watak tokoh di dalam pembangkang untuk memberikan kritikan, itu perkara yang normal. Dan untuk kadang-kala kita terlepas pandang out of anger, kerana kemarahan, untuk terlepas cakap, itu kadang-kala sekali dua kali benda yang normal. Duka cita tatkala satu orang watak besar naik ke atas kempen, atas pentas kempen, para penonton dan penyokong itu seakan-akan menunggu bahawa apa yang nak diulas, siapa yang akan ditembak, maki hamun apa yang akan diberikan. Ia menjadi satu wake up call untuk saya dan kita semua. Sudah jadi apa dengan akhlak dan moral bangsa, agama, orang agama kita dalam negara ini? Adakah kita mahu untuk teruskan ianya berlaku? Adakah itu yang kita mahu tonton dan diikuti oleh anak, cucu dan keluarga kita? Bercakap bahasa yang sama kepada kalian. Berbezalah, kerana itulah hak perlembagaan kalian. Tapi jangan normalisasikan kataan kotor, caci maki, hamun, yang kita orang yang sudah tua dan matang ini pun malu untuk mendengarnya. Ia bukan satu entertainment, ia bukan satu hiburan, ia bukan satu ketokohan dalam ucapan. Tidak. Kita telah pun mendengar banyak tokoh-tokoh dalam Parti Islam se-Malaysia PAS. Adanya Tuan Guru Ni Abdul Aziz rahimahullah, adanya Ustaz Fadil rahimahullah. Mereka ada nama, tokoh dan legasi yang cukup hebat. Tapi bukan ini. Apatah lagi dikatakan gerakan Islam dan Parti Islam. Dan inilah yang saya ingin mohon berikan ingatan juga kepada rakan-rakan yang ada dalam parti tersebut untuk bersuara, bertindak. Hentikan semua ini. Ya, Mursyidul Ampas pernah menegur hal tersebut, namun itu tidak lama. Dan kalau yang dikatakan gerakan Islam dan aliran agama Islam ini
Bukankah kita semua mempelajari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 44? Tatkala Allah mengarahkan Musa dan Harun untuk pergi bertemu dengan Firaun, Allah kata faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kamu pergi berdua dan katakanlah kepada dia, kamu berdua katakanlah kepada Firaun. Dengan apa? Maki Hamun tidak. Allah gunakan qawlan layyinan, ucapan perkataan yang lunak, yang baik, yang lembut. Sahabat-sahabat, Allah Maha mengetahui apa yang berlaku sebelum, ketika dan selepas. Tidak ada satu pun daun yang jatuh di atas muka bumi dan alam ini melainkan di dalam pengetahuan Allah. Allah tahu Fir'aun akan tetap menjadi musuh Allah, akan melawan sehinggalah mati di dalam laut. Tetap Allah menyatakan kepada Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar. Boleh jadi dia beringat terhadap apa ancaman Allah itu, atau yakhsha, dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita berkata inilah gerakan Islam, kita nak hidupkan Islam, kita mahu membela Islam, akhlak ini besar, sahabat. Besar dalam Islam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ini bulan Rabi'ul Awal 1445 Hijrah. Bulan dilahirkan baginda SAW. Bulan dimatikan Rasulullah SAW. Baginda kata, aku tidak diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia dan sempurna itu. Maka agama itu selain tauhid, akidahnya, salatnya, adalah akhlak yang baik. Maka di mana semua ini? Nabi SAW ingatkan kita hadis yang siapa yang berada dalam usrah ke, yang ada di dalam kuliah, yang biasa dengan pengajian agama. Apa kata Nabi SAW? Kata baginda, la yu'minu ahadukum, ataupun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun senyap, diam. Kritiklah, tapi cakap dalam keadaan yang baik. Dan Nabi SAW itu bukan la'an, bukan ta'an. Dan bagi Nabi itu bukan yang berkata dengan qaulul fahish. Nabi bukan pelaknat, bukan pengejek. Nabi itu bukan yang bercakap kotor. Walal badhi, kata dalam hadis Bukhari. Kita pejuang Islam, kita pembela Islam. Ini asas Islam, akhlak yang mulia. Saya akan berkata ini siapa pun, di pihak kerajaan, di pihak pembangkang, saya dalam rekod alhamdulillah insya-Allah konsisten, dan itulah kenapa saya hadir hari ini. Tolonglah semua daripada perlu hentikan, dan jangan berikan sokongan, jangan berikan dan jangan galakkan dia. Nak bercakap, nak didengari, cakap bahasa yang baik. Itu perlu dinormalkan di dalam masyarakat kita. Jangan menormalisasikan kata buruk, kata kotor, kata jahat. Jangan. Ia merosakkan bangsa ini, agama dan negara kita. Jom hentikan. Dan kita mohon pada Allah SWT memaafkan kalangan orang-orang yang tidak tahu dan tidak cerdik, bahkan bodoh, sehingga menerima hal tersebut. Dan janganlah sampai perkataan buruk itu dianggap sebagai hero dan ditakbirkan pula, disebutkan kebesaran Allah selepas perkataan-perkataan kotor. Ini bukan agama. Mari kita ubah. Semoga Allah rahmati kita dan ampuni kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba hampa bayangkan, selepas duk memaki hamun, duk mencarut apa depan-depan ramai ni, tiba-tiba takbir. Sampai tahap tahu tu. Dan pernah ke daripada DAP, duk takbir. Orang bukan Islam, mewakili orang Islam, suruh takbir. Ada? Sehingga tahu tu. Kan? Apa jenis fahaman, ini apa yang dibuat oleh puak-puak PAS ni, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran yang ada di dalam hadis. Itu bukan ajaran Islam yang ditetapkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bukan cara macam tu. Cara dengan mengadu domba, mewujudkan perpecahan, fitnah, cerca, maki, hamun, malah mencarut di saat maki tu. Apa jenis
Apa jenis pun kita tak tahu. Dan pentaksub mangkak dekat bawah ni duk takbir. Seronok. Tambah-tambah bila tahu pula Sanusi akan mai. Oh, sanggup. Berlari mai ni. Sebab apa? Dia nak tunggu apa yang dia nak maki. Siapa yang dia nak maki. Sehingga tahu lah pemikiran otak ni. Okey. Sekarang ni untuk video yang terakhir. Aku akan bawakan dia ni dia ni orang Parti Bersatu. Orang Parti Bersatu, kalau tak silap aku hari tu dia dah umum dah, dia dah keluar daripada Parti Bersatu. So mungkin dia dah tak sokong Perikatan Nasional. So aku akan bawa video dia yang terakhir untuk dia ceritakan. Sebab sekarang ni aku tengok dia punya video-video dia majoriti neutral. Dia macam dia tak membackup ataupun dia tak membela Parti PAS, dia tak membela Perikatan Nasional. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh dia ni. Dulu tahun 2009 Ngakomen pernah petik ayat Quran dalam ceramah politik dia. Surah Al-A'la ayat ke-90. Inna Allah ya'muru bi'adli wa ihsan. Maksudnya Allah menyuruh kita berlaku dengan adil dan penuh belas kasihan. Betul. Waktu tu Allah yarham Tok Guru Ni Aziz bagi komen. Kata Tok Guru, siapa pun nak gunakan ayat Quran, patutnya dia guna lama dah. Itu kesan gelombang kebangkitan Islam, kata Tok Guru lah. Dia nak guna ayat Quran, sepatutnya dia guna lama dah. Itu kesan gelombang kebangkitan Islam sekarang. Tak apa dah dia nak guna, dia punya pasal. Salah tafsir itu dia punya pasal. Lepas tu, Ngakomen sekali lagi petik ayat Quran, siap depan Allah yarham Tok Guru Ni Aziz lagi tu. Baca Al-Quran tidak bersalah. Jika silap, pohon tunjuk ajar. Pimpinan semua bangsa baru terselah. Inna laha ya'mulu bi adli wa ihsan. Surah Al-Nahl ayat ke-90. Nanti Tok Guru beri tunjuk ajar. Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS Negeri Sembilan yang bukan Muslim tu pun pernah petik ayat Quran, siap bertakbir lagi. Kebijaksanaan masuk ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 83 dan berbicara kepada manusia dengan baik. Masuk ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam, bukan bukan kepada orang Islam sahaja. Dabil. Tapi ada tak mana-mana pemimpin yang bising? Tak kan? Sebab dia datang daripada kem yang sama. Saya yakin kalau Howard Lee sekarang bekerjasama dengan PAS, dia pasti akan dilihat sebagai seorang hero. Dan PAS pasti akan mengatakan bahawa dakwah mereka pada DAP telah pun berkesan. Inilah politik. Faktanya, firman Allah bukan untuk orang Muslim sahaja, tetapi untuk seluruh manusia sejagat. Sesiapa pun boleh petik ayat Quran, tetapi dengan pemahaman dan konteks yang betul. Kalau dia salah, kita perbetulkan, jawab dengan fakta. Kalaulah kita ni ikhlas nak pertahankan kesucian Islam dan ayat Quran, maka kita kenalah adil. Kita kena kecam ke semua ahli politik baik Muslim maupun bukan Muslim yang menggunakan ayat Quran demi kepentingan mereka semata-mata. Oh ya, ahli politik bukan Islam ikut contoh ahli politik Islam. Disebabkan mereka selalu tengok orang politik Melayu Islam kita ni yang tak habis-habis petik ayat Quran dalam ceramah politik mereka, maka mereka pun ikutlah. Ternyata contoh teladan itu sangat penting. Oh ya, berapa ramai ahli politik Melayu Islam yang salah tafsir ayat Quran? Ramai kan? Tapi kita diam sebab dia Melayu. Maka ini bukanlah satu keadilan. Howard Lee dah minta maaf. Ahli politik bukan Melayu dari parti sebelah sana bila pula nak minta maaf? Apa kata anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Okey geng, itulah. Kalau hampa ingat last yang terakhir, ucapan Hamzah Zainuddin yang baca ayat ayat Al-Quran di dalam Dewan Parlimen dan salah.
dan ditegurkan oleh oleh Anwar Ibrahim. Jadi langsung puak-puak PAS ni langsung tak ada seorang pun tegak, kan? Malah tak ada satu kenyataan yang dikeluarkan, kan? Jadi itulah seperti mana kawan hak last ni cakap, dia ni nama Thaqib, nama dia Thaqib, Thaqib. Dia pun mungkin sekarang ni dia dah neutral lah kot, kan? Bila dia dah neutral sebab tu dia berani cakap macam ni, kan? So apabila kalau macam seseorang orang bukan Islam tu, orang Cina ke India ke, menguntungkan parti politik di antara mana-mana, semua boleh, semua jadi halal, kan? Kononnya dia dah berjaya dakwah orang bukan Islam yang bersama dengan dia. Dan apabila parti lawan dia, orang yang dia lawan, orang yang dia tentang, orang yang dia katanya kafir harbi, yang bercakap soal ayat-ayat Al-Quran apa, dia lawan kau-kaunya. Sedangkan ayat yang ditafsirkan oleh Howard Lee tu kena kat atas batai hidung Hadi Awang. Faham tak? Kena kat atas batai hidung Hadi Awang. Tan Sri Haji Hadi, Presiden PAS, kutuk habis-habisan pasal perlembagaan persekutuan kita. Katanya cara penjajah lah, sistem penjajah lah, DAP ni sambung agenda penjajah lah, itu ini penjajah lah. Yang saya pelik bin ajaib, kalau Haji Hadi ni dia allergic, alah sangat dengan cara penjajah kononnya. Kenapa menyebut sangat ada bertanding dalam sistem penjajah ni? Saya ni dua orang ahli parlimen tau. Dan parlimen ni kiranya lah jantung kepada sistem penjajah kalau ikut logik dia lah. Kenapa nak masuk parlimen juga? Haram kalau ikut logik Haji Hadi ni. Penghinaan terhadap kedaulatan negara Malaysia ni bukan perkara main-main tau. Sistem, ikut logik dia, sistem penjajah ni adanya Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong di tempat teratas sebagai ketua negara, ketua Islam bagi Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, wilayah-wilayah persekutuan. Sistem inikah yang Haji Hadi ni nak lawan tentang habis-habisan? Kalau dia rasa kedaulatan negara ini tak ikut tekak dia, apa yang Haji Hadi ni rasa lebih baik? Apa acuan negara yang dia nak? Apa acuan negara yang lebih baik daripada perlembagaan Malaysia lah ni, yang udahnya disepakati oleh semua kaum, baik orang Melayu, orang asli, orang asal, anak-anak negeri Borneo, Cina, India, Peranakan, Punjabi. Apa yang lebih baik daripada kedaulatan dan kerukunan yang dah ada sejak 1963 ni? Ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang kuat mengaji pernah ceritakan tentang fahaman Khawarij dengan sikap takfirinya yang suka mengkafirkan orang sini sana dan hukum sembrono orang masuk syurga atau neraka. Tuan Guru Haji Hadi dan segelintir segolongan pemimpin PAS, ustaz-ustaz fahamkanlah, yang alim-alim fahamkan, sebenarnya sangat jelas membawa fahaman Khawarij. Ya, yang Khawarij yang keluar daripada ketaatan kepada ulil amri pada zaman Saidina Ali. Jangan ingat saya non-Muslim, saya tak baca. Bila ada orang yang berilmu, bagi tahu, kami baca dan kami kaji dan kami tahu. Kerajaan sekarang ni adalah kerajaan yang sah. Sah dari segi Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Yang di-Pertuan Agong dah berkenan, dipilih oleh rakyat dan diakui oleh perlembagaan persekutuan. Justru memperkotak-katikkan keadaan sedia ada ni telah meniupkan roh Khawarij subuh dalam kalangan rakyat Malaysia. Surah An-Nisa ayat 59 saya baca, yang bermaksud, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ayat suci ni hakikatnya semua propaganda nak angkat Islam lah, angkat agama bangsa dan negara atas nama agama, semuanya ikut demo, semata-mata sebenarnya nak meraih undi. Malaysia Madani yang meraihkan prinsip kepelbagaian dan kemajmukan bangsa, keturunan, budaya, udah jelas menjadi ancaman kepada Hadi, dan Hadi tak boleh terima
Yang orang lain boleh menghidupkan perpaduan macam Madinah Al-Munawarah. Dia boleh buat, orang lain buat, jadi haram pula. Masyarakat pada masa kini dah mampu dan boleh menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merosakkan, mana yang tak boleh pakai. Dia nak takut-takutkan Melayu Islam daripada sokong Harapan, sokong DAP, sokong Barisan Nasional, sokong Kerajaan Perpaduan dengan meluarkan amanat yang ikut orang alim tersimpan daripada Islam. Dia pelopor permusuhan, perpecahan, perkauman, kebencian untuk mencapai objektif dia. Tahu tak ni semua perangai siapa? Perangai penjajah. 2 kali 5, 5 kali 2 lah. Janganlah buat perangai penjajah tapi nak absahkan dengan fahaman agama. Dia itulah serba sedikit kita fikir lagi. Kita fikirlah. Oh, hampa buat boleh. Geng-geng hampa buat boleh. Orang lain buat tak boleh. Macam tu. Dan apa-apa pun balik, kita refer balik daripada Ustaz Abu Hafiz tadi, dia macam dia cakap, kalau boleh tak payah. Kalau boleh, kedua-dua belah pihak di dalam politik tak perlu pakai. Jadi, adab kena jaga, Sanusi. Orang-orang PAS, adab kena jaga, kena ingat tu. Adablah yang mencerminkan diri hang. Terutama hang sebagai seorang pemimpin. Walaupun hang tak jadi pemimpin, kita sebagai orang orang lelaki ni, kita pemimpin kepada anak-anak kita dan isteri kita. Jadi, jangan jadi mangkap, pakai atas, pakai otak. Nak cakap pun, of course, otak berfikir dulu. Tapi apabila hang terlalu mangkap, otak hang lebih laju daripada lutut. Jadi itulah, tolong subscribe, like, komen dan share. Inilah perkongsian aku. Sanusi tak ada adab. Adab Sanusi tidak mencerminkan agama Islam. Kalau nak tengok agama Islam, bukan tengok pada Sanusi. Tengok kepada orang-orang ulama, geng-geng jemaah tabligh. Itulah, walaupun dicerca, dihina, dimaki, tetap kerja Islam, agama Islam tetap diamalkan. Terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.